Saudara, mereka sudah lama merancang. Hanya kita sahaja yang lalai dan leka. Itulah yang boleh digambarkan apabila ada yang terpedaya dengan taktik-taktik penipuan skamer secara dalam talian. Pastikan anda sentiasa membuat semakan terhadap apa jutawan hebat yang ada di media sosial. Dan sekiranya anda menerima panggilan daripada pihak yang tidak dikenali, segera matikan panggilan tersebut sekiranya mereka meminta maklumat peribadi dan juga perbankan anda. Anda bijak, anda selamat. Ingat tu. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Pastikan sahih edisi Hari Wanita Antarabangsa bersama saya Nur Zamri. Mari saudara, kita mulakan dengan segmen sahih. TDM buka siasatan pegawai kanan tanpa dan tendang pegawai bawahan. Tentera Darat Malaysia, TDM, mengesahkan telah menerima laporan berhubung dakwaan salah guna kuasa dan menggunakan kekerasan oleh seorang pegawai kanan Tentera Darat yang kini bertugas di Sarawak. TDM memaklumkan laporan polis yang dibuat oleh pengadu iaitu seorang pegawai tentera pada 3 Mac 2024 telah tular di media sosial. Mendakwa pengadu telah ditampar di bahagian kiri muka dan ditendang di bahagian perut oleh pegawai kanan berkenaan sehingga menyebabkan pengadu mengalami kecederaan pada tisu lembut di atas mata dan blantoma. Kejadian tersebut berlaku semasa pegawai sedang menjalani latihan peringkat formasi. TDM menegaskan organisasi ini akan menubuhkan lembaga siasatan peringkat dalaman untuk mengenal pasti punca-punca kejadian bagi menilai secara profesional dan terperinci berhubung dakwaan tersebut. Sekiranya terbukti terdapat salah laku dan guna kuasa seperti yang didakwa, pihak TDM akan mengambil tindakan sewajarnya mengikut peraturan dan juga arahan Tentera Darat sedia ada. 5 lelaki ditahan bantu siasatan kes tembak di Kapar. Polis menahan 5 lelaki berhubung kejadian membabitkan seorang penyelia pengawal keselamatan yang ditembak dari jarak dekat di Pekan Kapar. Ketua Polis Daerah Klang Utara, Asisten Komisioner Polis S. Vijaya Rao berkata, kesemua suspek lelaki warga tempatan berusia 40 hingga 45 tahun itu ditangkap di sekitar kawasan Kapar. Dan beliau berkata, dalam kejadian jam 4.54 petang pada 6 hari bulan Mac, mangsa berumur 46 tahun itu terkena tembakan di bahagian tangan kanan, rusuk kanan dan juga bahu kanan beliau. Bagaimanapun, mangsa dilaporkan stabil dan sedang menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTR Klang. Hasil rakaman kamera litar tertutup CCTV berhampiran tempat kejadian mendapati mangsa ditembak dari jarak dekat oleh suspek yang menaiki sebuah kereta berwarna hitam. Dan menurut Vijaya, motif kejadian masih dalam siasatan dan kes ini disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas cubaan membunuh. Dan sekiranya anda mempunyai maklumat mengenai kes ini, sila hubungi Pegawai Penyiasat Asisten ASP M. Satya Silan di talian 012-519-7913 atau di Balai Polis berhampiran anda. Baik saudara, JAKIM minta MCMC turunkan hantaran berkaitan ajaran Ahmadi. Jabatan Kebajuan Islam Malaysia, JAKIM, meminta Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC untuk menurunkan hantaran Ahmadi, agama keagamaan dan cahaya yang menyimpang dari ajaran Islam. Dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar, pihaknya juga telah meminta Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri untuk menyiasat ajaran tersebut tidak disebarkan di negara ini, iaitu Malaysia. Jelas Datuk Naim, pihaknya telah cuba menjejaki kumpulan tersebut. Namun ia menjadi kekangan kerana mereka berada di luar negara, bukan di Malaysia. Dalam pada itu, Datuk Naim Mohtar turut mengingatkan ibu bapa untuk sentiasa memantau pergerakan anak-anak mereka di media sosial ataupun di mana sahaja supaya tidak mudah terpengaruh dengan ajaran sesat tersebut. Bantuan Ramadan 2024. Saudara, ini adalah info palsu. Kementerian Kewangan menegaskan bahawa maklumat bantuan Ramadan 2024 adalah tidak benar sama sekali. Berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan berita-berita sebegini di media sosial ataupun di mana sahaja. Anda pasti bijak dan sekiranya anda berasa muskil dan mahukan informasi terkini,
Sila layari portal dan ikuti saluran media sosial rasmi Kementerian Kewangan untuk maklumat terkini dan sahih. Tidak pasti, jangan kongsi. Kami yakin anda semua bijak. Baik saudara, ada orang minta ID pengguna dan mata kata laluan ATM anda. Jangan kongsi sama sekali. Ingat, nombor TAC, OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan juga kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi kepada mana-mana pihak sama sekali, terutamanya kepada pihak yang tidak dikenali. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Awas, akaun anda juga mungkin digunakan sebagai akaun Koldai. Jangan terjebak dengan tipu helah seperti ini. Anda bijak, pasti anda selamat. Baik saudara, pastikan sahih akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita perkenalkan sistem padu pangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Kerajaan bersedia untuk meningkatkan akses kemudahan pembiayaan kredit mikro kepada golongan yang memerlukan. Dana pembiayaan kredit mikro Bumiputera sebanyak 1 bilion ringgit disediakan melalui institusi kewangan pembangunan seperti BSN, Agrobank, Tekun Nasional kepada pelbagai segmen usaha Bumiputera dengan beri penekanan kepada wanita, belia dan veteran tentera. Satu dana besar khusus bagi pembinaan penzahiran generasi usahawan Bumiputera. 1 bilion ringgit diluluskan. Kita mesti mampu mencipta lebih banyak usahawan Bumiputera seperti Aerodyne yang berjaya menembusi pasaran global dalam perkhidmatan drone. Kita harus berbangga dengan kejayaan Le Copac dan Animonsta yang menggulugi industri karya kreatif. Begitu juga usahawan muda yang ramai. Sebaik mereka ada petanda keupayaan untuk maju, kita harus berikan segala dukungan seperti mana yang disaksikan dalam kelebihan teknologi digital baru untuk berniaga seperti saudara Khairul Amin. Baik saudara, kami bawakan kepada anda segmen Biar Betul, sebuah kapsul yang bertujuan menangkis penyebaran berita palsu dan fitnah dalam kalangan masyarakat. Ayuh kita saksikan video ini. Tular di TikTok, kononnya skim perubatan madani ditamatkan. Ini bermakna golongan berpendapatan rendah tidak lagi boleh mendapat bantuan rawatan percuma di klinik swasta. Tuduhan sama turut dikesan pada satu lagi hantaran di platform X. Menerusi infografik yang dikongsi, penghantar mendakwa skim terbabit ditamatkan serta-merta. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah palsu. Portal MyCheck memaklumkan skim terbabit masih diteruskan. Ia sebaliknya ditambah baik dengan pengkhususan diberi kepada daerah memerlukan dan mempunyai masalah kritikal. Perkara itu turut disahkan Kementerian Kesihatan. Menurut Kementerian Kesihatan, penambahbaikan dilaksana bagi memastikan penggunaan sumber yang optimum dan meningkatkan keberkesanan skim. Ia juga hanya dibuat selepas mengambil kira kemampuan fasiliti kesihatan KKM susulan peningkatan kapasiti perkhidmatannya. Henti sebar fitnah
tak perlu cetus kegusaran. Penyebarannya adalah kesalahan. Nambahbaikan dilaksana atau fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik saudara, biar betul, tak pasti jangan kongsi. Ingat tu ya, kepada si penyebar berita palsu. Nantikan hukuman undang-undang yang akan diambil ke atas diri anda. Baik saudara, ayuh kita aktifkan segmen terakhir, iaitu notifikasi. Ini adalah informasi-informasi terkini untuk pengetahuan anda semua. Kita mulakannya dengan Lensa IPT, Masa Depan Teknologi Nuklear di IPT bersama Profesor Madya Dr. Khazim Hamzah, Pegawai Pelindungan Sinaran Fakulti Kimia dan Kejuruteraan Tenaga, Universiti Teknologi Malaysia, dan Profesor Madya Dr. Muhammad Rawi Muhammad Zain, Timbalan Ketua Pengarah Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi Agensi Nuklear Malaysia, serta Profesor Madya Dr. Irman Abdul Rahman, Pensyarah Kanan Program Sains Nuklear, Jabatan Fizik Gunaan, Fakulti Sains dan Teknologi UKM. Saksikannya di TV1, saluran berita RTM atau di Facebook Live Lensa IPT pada jam 9 malam ini bersama Syarul Isam dan juga saya Nur Zamri semasa Hari Wanita Antarabangsa. Baik, seterusnya cuit sikit di sebalik musibah pada hari esok Sabtu jam 11 pagi bersama pengacara Hafiz Olsen, Masitah Muhammad Afandi, Binda dan Syarul Isam. Anda boleh saksikannya di TV1, saluran berita RTM atau di TikTok Berita RTM. Ini dari rawat waspada gangguan pencernaan saat puasa bersama panel jemputan Dr. Rafiz Abdul Rani, pakar perunding gastroenterologi UITM Private Specialist Centre pada hari Rabu 13 Mac 2024 jam 9 malam. Saksikannya di TV1 atau di aplikasi RTM Klik dengan mudah, tepat dan juga pantas. Baik saudara, itulah tadi Pastikan Sahih edisi Hari Wanita Antarabangsa sudah sampai ke penghujungnya. Kami daripada Pastikan Sahih ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita Antarabangsa kepada semua wanita yang sangat kuat dan banyak memberikan sumbangan kepada negara kita ini di Malaysia. Baik saudara, hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Ingat tu saudara, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis pada senyuman. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam sejahtera.